Kita kembali untuk bersama dengan dua tetamu kita di studio yang telah pun bersedia untuk mengupas belanjawan ini. Kita bersama semula dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam dan juga Encik Hafizi Razali. Terima kasih kerana sudi bersama kami semula sepanjang pembentangan ini. Saya ingin mendapat kata-kata awal daripada kedua tetamu kita. Bermula dengan Dr. Nizam, silakan. Okey, saya melihat angka-angka dulu. Ya. Okey, dilihat kerajaan begitu komited lah untuk mengurangkan kadar defisit, yang mana pihak kerajaan mensasarkan defisit fiskal kepada 4.3% daripada nilai GDP atau KDNK, yang mana nilainya ataupun absolute amountnya adalah 85.4 bilion. Dan kita dapat lihat trajektori hasil negara atau hasil kerajaan berada pada paras, dijangka berada pada paras 307.6 bilion, yang saya kira satu paras yang tinggi lah. Dan dilihat kerajaan begitu berhati-hati dalam perbelanjaannya, bagi memastikan defisit itu terkawal. Dan saya kira dengan beberapa pengenalan dasar yang berkaitan cukai, seperti peningkatan cukai perkhidmatan daripada 6% ke 8%, pengenalan cukai capital gains tax, dan beberapa cukai berkaitan dengan barang bernilai tinggi antara 5% ke 10%. Saya kira itu dapat membantulah dalam kerajaan untuk memperkukuhkan kedudukan kewangan mereka bagi menghadapani cabaran ekonomi pada tahun hadapan. Saya bersetuju dengan Dr. Afzal Nizam bahawa bajet kali ini adalah satu bajet yang berhati-hati. Walaupun Perdana Menteri ada nyatakan bahawa ini adalah bajet yang terbesar, tetapi kalau kita ikut dari nilai inflasi, sebenarnya dari segi persentage itu adalah tak banyak beza daripada tahun yang sebelumnya. Tetapi saya perlu memberikan kredit kepada peruntukan pembangunan yang diperuntukkan, iaitu sebanyak 90 bilion. Walaupun kurang daripada sasaran 3% ekonomi madani, tapi itu akan mengambil masa yang panjang untuk dicapai. Ya. Dan kalau kita ambil kira tahun lepas 13.7 bilion diletakkan untuk menyelesaikan hutang 1MDB saja. Jadi kalau kita membandingkan dengan tahun lepas, nampak macam kali ini 7 bilion kurang daripada tahun lepas. Tetapi sebenarnya kalau kita keluarkan faktor 1MDB tersebut, perbelanjaan pembangunan kali ini adalah 6.2 bilion lebih tinggi daripada tahun lepas. Dan Perdana Menteri ada sebutkan bahawa fokusnya adalah untuk menyelesaikan masalah banjir menerusi projek tempatan, membina sekolah baru, baiki sekolah, naik taraf fasiliti kesihatan, beli alat perubatan baru. Semua ini adalah satu perbelanjaan yang bagus, produktif dan memberi impak kepada kemaslahatan rakyat. Tapi saya juga ingin kembali semula kepada isu subsidi. Di sini kerajaan memperuntukkan 58.1 bilion, iaitu lebih kurang lebih kecil daripada apa yang telah diperuntukkan tahun lepas, iaitu sebanyak 58.6. Tetapi kita perlu ambil kira bahawa apa yang telah disebut dalam belanjawan ini bukan sesuatu yang konklusif. Sebab tahun lepas disebut 58, tetapi sebenarnya kita belanjakan 60.4 bilion. Jadi kali ini nampak macam lebih kurang, tetapi kita perlu lihat akhir tahun nanti macam mana. Ia akan disemak semula dan diumumkan kemudian. Mungkin ada elemen surprise ataupun mengejut dalam belanjawan ini. Mungkin perenggan 286. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam RM2,000 pada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah. Ya, baik. Termasuk rantikan kontrak, Hazel. Ya, betul. Ini pasti membuatkan ramai penjawat awam tersenyum lebar. Namun untuk saat ini kita menerima isyarat dari ruang legar Parlimen untuk sidang media bersama Timbalan Perdana Menteri. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah membentangkan pada hemat kami berdua suatu ucapan belanjawan yang sangat komprehensif. Tidak ada suatu pun kumpulan sasaran yang tertinggal. Ini juga termasuk apa yang disebut sebagai suatu usaha bagi menoktahkan kemiskinan tegar menjelang akhir tahun ini, yang kita dapati bahawa daripada hampir 130,000 kumpulan miskin tegar, 130,000 household atau isi rumah telah menurun kepada 18,000, dan ini akan dapat diutamakan insya-Allah menjelang 31 Disember ini. Bagi pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah,
kenaikan belanjawan sebanyak 4.7% atau bersamaan dengan 513 juta ringgit pada kali ini menjadikan kementerian ini memperolehi kira-kira 11.5 bilion ringgit. Dan kita berterima kasih kerana belanja pembangunan sebagaimana biasa melebihi daripada belanja pengurus. Dan tentunya sebagaimana yang diumumkan, terdapat program-program baharu untuk bukan sahaja memberikan kesinambungan kepada program-program yang telah dikenalkan oleh KKDW, tetapi turut terkait juga ialah pembinaan tadika baharu kemas dan juga peruntukan khas untuk tadika Pratafis dan juga pembangunan untuk orang asli, di samping meneruskan struktur prasarana di Lower Bandar, bekalan air dan elektrik Lower Bandar dan juga program amenity sosial. Dan ini tentunya tidak mengambil kira tanggungjawab yang turut dipikulkan supaya kita membangunkan kawasan Felda, di mana biarpun Felda diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi dari segi tanggungjawab sosial dan pembangunan ekonomi peneroka, ianya akan juga dipantau oleh saya, dan ini akan tentunya turut menterjemahkan peruntukan yang telah diumumkan tadi, termasuk rumah generasi kedua dan juga beberapa peruntukan seperti lampu jalan dan juga lain-lain kemudahan di kawasan Felda. Begitu juga untuk Felkra dan Risda, saya ingin tentunya mengharapkan agar peruntukan yang besar akan dapat bukan sahaja turut memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik kepada negara dari segi kenaikan peratusan KDNK, tetapi pada waktu yang sama ianya akan dapat memberikan tambahan pendapatan kepada ladang atau kebun, sama ada Felkra atau Risda. Dan tidak juga tertinggal kepada kumpulan usahawan di perdesaan, di mana kita dapati beberapa insentif juga telah turut diberikan. Saya akhirnya ingin mengucapkan terima kasih di atas tanggungjawab untuk menambahkan peruntukan TVET, dan saya merasa teruja kerana 6.8 bilion sebagaimana yang diperuntukkan pada belanjawan 2023 untuk seluruh 1,334 institusi TVET ini, di samping beberapa kursus-kursus yang lain yang dipersesuaikan dengan permintaan guna tenaga dan pasaran pekerjaan di negara ini. Akhirnya adalah mengenai industri halal, di mana beberapa insentif juga telah diberikan, dan ini akan tentunya mengharapkan pada tahun 2030 apabila industri halal ini akan dimanfaatkan sepenuhnya, ianya akan dapat menyumbangkan kira-kira 11% daripada GDP atau KDNK, dan ini adalah merupakan sumbangan yang besar daripada industri halal. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih di atas ucapan belanjawan yang cukup komprehensif ini, termasuk juga imbuhan yang diberikan untuk seluruh pegawai-pegawai dan kaki-tangan kerajaan, termasuk tentera yang berpencen, tidak berpencen, dan seluruh mereka yang menerima pencen. Terima kasih. Datuk Seri, secara keseluruhan adakah Datuk Seri berpuas hati dengan bajet kali ini? Ataupun ada lagi benda-benda yang perlu tambah lain atau perlu tambah dana lagi ke bagaimana? Pastinya ada kajian yang kita akan lakukan
dan penambahbaikan pasti boleh dilakukan. Dan kita bukan bersifat maksum, artinya bukan sempurna, tentu ada beberapa kekurangan dan kelemahan yang kita perlu perbaiki, dan insyaAllah dari masa ke semasa apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, tidak semua kementerian dapat dipuaskan hati, tapi saya yakin pendekatan yang baru akan dilakukan apabila kajian dibuat di pertengahan tahun kepada belanjawan ini.